Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright. Okay. Chapter seterusnya yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan gases exchange and its control. Actually kita nak tengok macam mana pertukaran gas tu berlaku daripada persekitaran dan masuk ke dalam badan kita dan juga gas yang ada dalam badan kita keluar ke persekitaran. Alright. Actually simple untuk chapter gases exchange and its control ni kalau dekat humans kita nak tengok macam mana pergerakan karbon dioksida di dalam badan kita dan pergerakan oksigen di dalam badan kita. Dan selain daripada kita melihat apa yang berlaku dalam humans, kita juga akan melihat gases exchange yang melibatkan ataupun yang berlaku pada tumbuhan. Alright. Okay, perkara pertama yang kita akan bincangkan adalah transportation of carbon dioxide. Kalau you all ingat masa kita membincangkan cellular respiration, kita akan dapati dalam proses link reaction, dalam proses Krebs cycle, mengalami proses decarboxylation. And then kita tahu daripada decarboxylation tu, kita membebaskan carbon dioxide, right? So carbon dioxide tu yang dia tak boleh remain dalam badan kita terlalu lama. Maknanya selepas dia dikumpulkan di dalam sel kita, carbon dioxide tu perlu kita keluarkan daripada badan kita melalui proses exhalation. Cuma yang kita nak tengok sekarang ni adalah bagaimana carbon dioxide yang terbentuk di sel daripada proses cellular respiration tu kita transport, kita bawa daripada sel ke lung kita sebelum kita exhalekan dia keluar. Alright, itu yang kita nak tengok dalam transport of carbon dioxide. So apa yang korang kena bear in mind, carbon dioxide daripada mana? Carbon dioxide yang terbentuk dekat sel kita during cellular respiration. Okay. So transportation of carbon dioxide ni yang sebenarnya dia ada 3 cara. Okay, yang pertama kalau awak tengok 7% transportation of carbon dioxide ni dia akan membentuk carbonic acid. Okay. Maknanya carbon dioxide yang terhasil daripada sel kita tu dia akan dissolve di dalam plasma, dan bila dia dissolve di dalam plasma dia akan menjadi carbonic acid. Alright. So bila you all tanya plasma tu apa? Plasma tu adalah salah satu kandungan kita punya darah. Maknanya kalaulah ni sel kita, dekat sebelah sel kita tu ada salur darah, ada blood vessel. So carbon dioxide daripada sel kita ni yang dia akan keluar daripada sel, dia akan masuk dalam blood vessel. So dalam blood vessel kita tu kan ada red blood cell, ada blood plasma. So in these cases 7% carbon dioxide kita yang masuk dalam kita punya blood vessel, dalam salur darah kita, dia akan dissolve di dalam plasma dan membentuk carbonic acid. Alright. Okay, itu satu cara. Dan satu cara lagi, 23% carbon dioxide yang sama daripada sel yang terbentuk hasil daripada cellular respiration, dia akan masuk ke dalam red blood cell kita. Ni kan tadi saya kata dalam kita punya blood vessel, dalam kita punya salur darah tu ada blood plasma, ada red blood cell. So sekarang ni dia menerangkan bahawa 23% carbon dioxide lagi akan masuk dalam kita punya red blood cell ni dan akan bergabung dengan hemoglobin. Kita tahu dalam red blood cell kita ada hemoglobin kan. So bila dia bergabung dengan hemoglobin, dia menjadi satu struktur yang kita panggil sebagai karbaminohemoglobin. Ingat, okay? Carbon dioxide gabung dengan hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin. So, carbonic acid dengan karbaminohemoglobin ni actually dia akan travel lah. Dia akan travel dalam salur darah kita, means daripada salur darah yang berhampiran dengan kita punya tisu dan dia akan bergerak bersama, kan darah kita akan mengalir kan. Bila darah kita mengalir sampai ke lung, maknanya darah yang mengandungi karbonic acid dengan karbaminohemoglobin tu dibawa bersama. So bila dia sampai dekat lung tu nanti, yang sebenarnya carbon dioxide tu akan dibebaskan semula lah untuk kita exhalekan
keluar. Alright. Okay, itu dua cara transportation of carbon dioxide. Dan cara yang paling besar ataupun paling banyak yang melibatkan carbon dioxide sebanyak 70% ni adalah dalam bentuk bikarbonat ion. Right. So kita nak tengok macam mana carbon dioxide ni boleh membentuk bikarbonat ion, dan bikarbonat ion itu dibawa di dalam kita punya blood plasma daripada sel ataupun daripada tisu ke kita punya lung. Right. Okay. So kita tengok gambar yang saya bagi ni. Okay, yang ni atas ni adalah tisu-tisu kita. Okay, dekat tisu kita ada sel kan. So awak kena ingat dekat sel berlakunya cellular respiration. Alright. Dan awak kena ingat balik during aerobic respiration, for example, kita mengalami decarboxylation, dan kita tahu daripada proses decarboxylation tu kita akan membebaskan carbon dioxide. So what happened to this carbon dioxide? Carbon dioxide ni yang tadi dia duduk dalam sel, dia akan keluar tau. Dia akan keluar daripada sel, dia akan masuk salur darah. Okay. Lepas dia masuk salur darah, dia akan masuk dalam red blood cell, nampak? Okay, tadi dia dalam sel. So dia keluar daripada sel, dia masuk kita punya blood vessel. So daripada blood vessel, kita tahu dalam blood vessel tu ada red blood cell kan. So dia akan diffuse. Dia akan masuk ke dalam kita punya red blood cell. Merah bulat tu kita punya red blood cell. Okay. So apa yang berlaku seterusnya kepada carbon dioxide tu bila dia masuk dalam red blood cell kita? Okay. Dalam kita punya red blood cell ada air. Okay. So carbon dioxide tadi dia akan combine dengan water. Okay. Proses gabungan ni dia dikataliskan oleh sejenis enzim penting yang kita panggil sebagai carbonic anhydrase. Enzim ni kena ingat. Okay, so kesan daripada gabungan carbon dioxide dengan water tu tadi, kita akan membentuk carbonic acid. Okay, ini semua berlaku dalam red blood cell kita, dalam sel darah merah kita. Alright, so kita tengok seterusnya apa yang berlaku kepada carbonic acid ni ya. Okay, kalau kita tengok dalam gambar tu, carbonic acid tu tiba-tiba dia akan dissociate. Dissociate ni maksudnya dia akan pecah dua. Okay, dia akan pecah dua jadi apa? Okay, satu dia jadi bikarbonat ion, dan satu lagi dia jadi hydrogen ion. Nampak? Maknanya carbonic acid tadi dia pecah dua. Okay, dua benda yang terbentuk tu, satu adalah bikarbonat ion dan satu lagi adalah hydrogen ion. Alright. Okay, sampai situ boleh? Okay, so next. Kita nak tengok apa yang berlaku kepada bikarbonat ion tu, apa yang berlaku kepada hydrogen ion tu. Right. Okay. Okay, kita tengok what happened to the hydrogen ion tu dulu. Right. Ni. Kita tahu, kita sedia maklum dalam red blood cell kita ada hemoglobin kan? Okay, so hemoglobin yang ada di dalam red blood cell kita tu yang dia akan bergabung dengan hydrogen ion ni. Right? So bila dia bergabung dengan hydrogen ion ni, dia akan membentuk hemoglobinic acid. Ingat, hemoglobin gabung dengan hydrogen ion, dia akan jadi hemoglobinic acid. Okay, kenapa perlunya hydrogen ion kita ni bergabung dengan hemoglobin? Okay, awak belajar chemistry. Okay, peningkatan concentration of ion hydrogen dalam red blood cell kita kan akan menyebabkan kita punya darah, blood kita menjadi berasid. So we know that keadaan berasid tu is not okay kepada kita punya red blood cell. So that's why hydrogen ion tu perlu bergabung dengan hemoglobin, membentuk hemoglobinic acid untuk prevent, untuk menghalang ion hydrogen tu daripada menasidkan kita punya blood. Okay, from acidifying kita punya blood. Alright. Okay. So habis kisah tentang ion ataupun hydrogen ion tadi. Alright. So kita tengok apa yang berlaku pula kepada bikarbonat ion tadi. Alright.
So kalau kita tengok dalam gambar ni yang bikarbonat ion ni dia keluar tau, dia diffuse out. Okay, dia keluar daripada red blood cell ke dalam plasma, means masih lagi dalam salur darah kita tapi dia keluar daripada red blood cell and then dia pergi ke dalam plasma. Okay, and then bila dia berada dalam plasma tu yang bila darah kita bergerak, okay, bila darah kita mengalir daripada kita punya tisu tulang, okay, bikarbonat ion tu dia akan carry together lah in the bloodstream, okay, ke lung kita. Right, okay. Cuma, okay, apa yang berlaku sejurus bikarbonat ion tu keluar daripada red blood cell, kita akan dapati ada, okay, Cl negatif ni, okay, ada chloride ni, okay, dia akan masuk menggantikan tempat bikarbonat ion. Right. Okay. Tadi bikarbonat ion keluar kan. So bila dia keluar tu akan ada Cl negatif ion yang akan masuk ke dalam red blood cell kita menggantikan bikarbonat ion tu. Alright. So proses exchange tu, pertukaran di antara bikarbonat ion dengan chloride tu, okay, kita panggilkan dia sebagai chloride shift. So kalau soalan tanya do you understand about the chloride shift tu adalah okay, of bicarbonate ion with the chloride. Okay, bicarbonate ion keluar dan chloride ion masuk menggantikan tempat bicarbonate ion tu. Alright. So kenapa perkara ni, maknanya kenapa chloride shift ni perlu berlaku, okay? Okay, this is because kita nak maintain, mengekalkan electrochemical neutrality di dalam red blood cell. Okay, sebab kita tahu bila bicarbonate ion tu kan dia ion bercah negatif keluar. So it's like dalam red blood cell kita tu keadaan charge dia dah tak neutral. Okay, maknanya dah kurang negatif. So untuk menstabilkan kembali, okay, untuk maintainkan keadaan electrochemical neutrality dalam red blood cell tu kita kena gantikan dengan ion negatif yang lain. So dalam keadaan ni, okay, kita gantikan dia dengan chloride. Okay, so ingat. Okay, bila bicarbonate ion keluar, chloride masuk, so keadaan exchange tu kita panggil dia chloride shift. Kenapa chloride shift tu penting? Okay, untuk maintain ke electrochemical neutrality di dalam kita punya red blood cell. Okay, so sekarang, okay, bicarbonate ion kita tadi, dia akan teruslah mengalir daripada daripada blood vessel dekat tisu ke blood vessel dekat lung. So bila sampai dekat lung, okay. So ni kan kita punya alveolus of lung dan dekat alveolus tu ada salur darah juga kan. Okay. So bila sampai dekat lung, okay, red blood cell sampai dekat lung, bicarbonate ion pun sampai dekat lung. Okay. So bicarbonate ion ni dia akan masuk semula ke dalam red blood cell. Okay. Dan bila bicarbonate ion tu masuk dalam red blood cell, okay, chloride tadi yang menggantikan tempat dia tadi akan keluar lah. Okay, maknanya tugas dia dah selesai lah. Okay, so sekarang ni bicarbonate ion kita dah kembali masuk ke dalam red blood cell. Okay, begitu juga, okay, hemoglobin acid tadi ingat, alright. Okay, so hemoglobin tadi dia akan membebaskanlah semula ion hydrogen tadi. Alright. Okay, bila sampai dekat lung. So bila ion hydrogen tu dah dibebaskan, bicarbonate ion pun dah masuk semula ke dalam kita punya red blood cell. Right. So dia akan bergabung semula, membentuk semula carbonic acid. Okay. So saya ulang balik, bila sampai dekat lung, okay, apa yang sampai? Bicarbonate ion sampai, red blood cell sampai, kan, sebab dia bergerak bersama-sama tadi kan daripada tisu ke lung. Right, bila sampai dekat lung, okay, apa yang saya terangkan ni masih dalam blood vessel tu, okay, masih dalam salur darah kita. So bicarbonate ion akan masuk semula ke dalam kita punya red blood cell. So chloride ion keluar. Okay, right. So selepas bicarbonate ion masuk semula dalam red blood cell, okay, hemoglobin akan membebaskan semula hydrogen ion tadi. Right. So sekarang ni dalam red blood cell kita dah ada hydrogen ion, dah ada bicarbonate ion. So apa yang berlaku, okay, hydrogen ion dengan bicarbonate ion tu dia akan bergabung semula menjadi carbonic acid. Right. Okay, so apa yang berlaku seterusnya?
Okay, carbonic acid ni dia akan dissociate lah. Dia akan membentuk semula carbon dioxide dan juga water. Alright. Okay, kalau tadi carbon dioxide gabung dengan water jadi carbonic acid. So sekarang ni dekat lung, carbonic acid akan membentuk semula water dan juga carbon dioxide. Right. So carbon dioxide yang terbentuk tadi, okay, dia akan keluarlah daripada red blood cell. Okay, nampak? Dia akan keluar daripada red blood cell, masuk dalam plasma dan dia akan masuk ke dalam alveolus space, mean dalam kita punya lung. Right, so bila dah masuk dalam alveolus dekat kita punya lung, so selesailah penghantaran ataupun transportation of carbon dioxide kita daripada tisu to the lung. So bila dah sampai lung, okay, proses exhalation okay, akan berlaku dan carbon dioxide tu kita akan bebaskan keluar daripada badan kita. So this is okay, macam mana carbon dioxide tu okay, ditransport daripada tisu ke lung. Alright. Okay. Alright, ni gambaran ni lah. Ini dekat kita punya tisu. Yang ni apa yang berlaku dekat kita punya lung. Kalau awak tengok what happen at lung tu adalah reverse. Okay, apa yang berlaku dekat kita punya tisu. Right. So yang penting okay, transportation of carbon dioxide ni ada 3 cara. Okay, 7% okay, dissolve dalam plasma dalam bentuk carbonic acid. Right. Okay, ingat peratus ni yang. Okay, peratus awak kena ingat sebab pernah dalam final, okay, pelajar tu dia lupa letak peratus sedangkan all the explanation tu is correct. So dia gagal mendapat markah penuh. Okay, and then 23% awak kata bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin dan okay, transportation yang paling tinggi adalah 70% di dalam bentuk bikarbonat ion. So kalau dia minta dalam short essay terangkan tentang transportation of carbon dioxide, terangkanlah ketiga-tiga cara ni. Alright. Okay. So yang penting adalah cara yang ketiga ni lah 70% in form of bicarbonate ion. Alright. Itu yang pertama yang korang kena tahulah transport of carbon dioxide. Okay. Seterusnya, okay, kita nak tengok sejenis curve. Okay. Bahagian ni kita nak tengok graf. Okay, banyak yang kita akan bincangkan pada bahagian kedua ni adalah berkenaan dengan curve. Okay, curve apa? Curve oxygen dissociation curve of hemoglobin. Apa yang dikatakan dengan oxygen dissociation curve of hemoglobin tu inilah graf dia. Okay, makna graf ni kita nak tengok okay, perkaitan di antara oxygen saturation of hemoglobin ni okay, dengan okay, partial pressure of oxygen. Okay, maknanya kita nak tengok okay, peratus pembentukan oksihemoglobin tu, oksigen gabung dengan hemoglobin kan, oksihemoglobin tu okay, dengan peratus ataupun concentration of oxygen. Right, tak kira lah dalam tisu ke ataupun dalam lung. Kita nak tengok macam mana perkaitan di antara okay, peratus pembentukan oksihemoglobin tu dengan partial pressure, okay, concentration of oxygen. Right, okay. Okay, kalau tadi carbon dioxide gabung dengan hemoglobin, kita ada karbaminohemoglobin, right? Okay, tetapi kalau oksigen bergabung dengan hemoglobin, okay, awak mungkin sedia maklum, dia akan membentuk oksihemoglobin. Right, okay. So apa yang korang kena faham tentang graf ni? Okay. Graf ni nak menerangkan apa pembentukan oksihemoglobin ataupun peratus pembentukan oksihemoglobin tu okay, dekat tisu during exercise means dia nak tengok, dia nak suruh kita faham macam mana peratus pembentukan oksihemoglobin tu dekat tisu masa exercise dan kita juga nak tengok macam mana peratus oksihemoglobin tu dekat lung. Right. Okay, kalau graf yang dibagi ni, okay, dia tunjuklah. Okay, bahagian ini merujuk kepada, bahagian kat sini adalah merujuk kepada dekat lung. Alright. So,
berdasarkan daripada graf ni yang, okay, bila tisu kita menjalankan exercise, right? Okay, kita tahu bila tisu kita mengalami cellular respiration, kita akan menggunakan oksigen kan? Right? So bila kita menggunakan oksigen, kita akan dapati dekat tisu tu partial pressure oksigen kita adalah low. Nampak? Sinilah yang dikatakan dengan low. Kan paksi ni kan, yang ni kan merujuk kepada partial pressure of oxygen. Alright. Okay. Kenapa partial pressure of oxygen masa tisu kita mengalami exercise? Kita tahu during cellular respiration means bila sel kita mengalami aerobic respiration, kita akan menggunakan oksigen. So bila kita guna, oksigen tu akan kurang lah. Alright. Dekat tisu tu. Okay, so bila dekat tisu oksigen tu kurang yang, hemoglobin akan menjadi less affinity. Okay, gambaran dia begini. Ini kita punya sel. Okay, awak bayang kat tepi dia tu ada salur darah. Dalam salur darah kita tu ada oksigen. Ada red blood cell. Okay, dalam red blood cell kita tu ada hemoglobin. Okay, awak kena bayang macam tu. Okay, sekarang ni okay, kita punya tisu ni, kita punya sel ni dalam keadaan mengalami exercise, mengalami aerobic respiration, alright. So bila tisu kita during exercise, okay, oksigen akan berkurang. Okay, dalam tisu dalam sel. Kenapa oksigen dalam tisu berkurang? Sebab kita gunakan, alright. Okay, so walaupun apa yang berlaku tu di dalam sel, tetapi dia akan memberi kesan kepada hemoglobin dalam kita punya red blood cell ni. Right. So kesan dia apa? Kesan dia, hemoglobin dalam kita punya red blood cell ni akan jadi less affinity kepada oksigen. Maksudnya, less affinity tu maksudnya dia tendensi dia untuk bergabung dengan oksigen tu jadi rendah. Kalau high affinity maksudnya dia lebih tendensi untuk bergabung. Kalau less affinity dia tendensi untuk pecah dua. Kita tahu oksigen gabung dengan hemoglobin tadi kan menjadi oksihemoglobin. Tetapi oksihemoglobin tu dia boleh dissociate pecah dua menjadi hemoglobin dan juga oksigen. So dalam keadaan ini, okay, hemoglobin ni dia akan jadi less affinity. So bila dia less affinity, maknanya oksihemoglobin yang terbentuk dalam kita punya red blood cell tu akan dissociate lah. Okay. Maksud dissociate tu, dissociate tu maksudnya dia hemoglobin kita ni akan bebaskan oksigen. So oksigen yang tadi berada dalam red blood cell ni tadi, yang dia akan masuklah ke dalam tisu kita. Okay, alright, untuk menggantikan kekurangan oksigen di dalam kita punya tisu tu. Boleh? Right, saya ulang balik. Okay. Okay, graf yang kita nak bincangkan ni, oxygen dissociation curve ni, kita nak tengok okay, macam mana partial pressure of oxygen tu dekat tisu ataupun dekat lung akan mempengaruhi peratus pembentukan oksihemoglobin. Alright. Okay. At first kita nak tengok dekat tisu ketika exercise. Okay. Bila dikata tisu during exercise, bayangan awak ketika sel itu mengalami aerobic respiration. Okay. Bila aerobic respiration berlaku, kita tahu oksigen digunakan, right? So lama kelamaan, partial pressure of oxygen dekat tisu tu akan jadi rendah. Logik lah, digunakan akan jadi rendah. Okay. Tadi penggunaan oksigen tu di dalam sel. Tapi awak kena ingat di tepi sel ni kan ada salur darah. Dalam salur darah ni kan ada red blood cell. Dalam red blood cell ni kan ada hemoglobin yang boleh bergabung dengan oksigen dan membentuk oksihemoglobin. Alright. Okay. Bila oksigen di dalam kita punya sel ataupun tisu ni rendah, okay, kesan dia adalah kepada
hemoglobin yang terdapat di dalam kita punya red blood cell. So apa kesan dia? Hemoglobin kita menjadi less affinity kepada oksigen. Maksud less affinity ni kurang cenderung untuk bergabung dengan affinity. Affinity ni is ability to bind. Okay, maknanya dia less affinity kepada oksigen menyebabkan oksi hemoglobin tu dissociate lah. Right, maknanya hemoglobin tu dia akan releasekan oksigen. Okay, oksigen tu akan keluar daripada red blood cell dan masuk ke dalam tisu untuk menggantikan oksigen yang makin berkurang di dalam kita punya tisu. So yang penting, sekarang ni bayangan dia, kalau sesuatu tempat tu partial pressure oksigen dia rendah, efek dia adalah kepada hemoglobin. Apa yang berlaku? Hemoglobin kita tu akan menjadi less affinity kepada oksigen. Tu maksud dia. Right. Okay. Itu dekat tisu. Kita tengok dekat lung. Okay, kita tahu dekat lung kita sentiasa inhale kan. Tarik nafas dan kita pasti dekat lung partial pressure of oxygen is high. Of course lah, kau tengok kat sini. Partial pressure dekat lung, dia punya kandungan dia is almost 100. It's very high. So hemoglobin, kita tahu kalau partial pressure oxygen tu tinggi, dia punya affinity akan menjadi tinggilah kepada oksigen. Maknanya, dia akan cenderunglah untuk bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Sebab tu kalau awak tengok graf ni, nampak peratus pembentukan oksihemoglobin adalah sangat tinggi dekat lung berbanding dekat sini. Peratus oksihemoglobin yang terbentuk dekat tisu ketika kita mengalami exercise. Nampak? So CP dia mudah. Kita buat macam ni. Kalau partial pressure oksigen rendah, so hemoglobin punya affinity kepada what we call kepada oksigen adalah rendah. Tapi kalau partial pressure oksigen tu tinggi, so affinity hemoglobin kepada kita punya oksigen tu adalah tinggi. Maksudnya kalau affinity hemoglobin kepada oksigen tinggi, so banyaklah oksihemoglobin ni boleh terbentuk. Tapi kalau affinity hemoglobin kepada oksigen tu adalah rendah, so kuranglah oksihemoglobin kita tu boleh terbentuk. Okay, itu dua perkara yang korang kena faham. Okay, bila diberikan graf macam ni lah. Right, okay, itu satu. Okay. Graf yang seterusnya yang kita kena tahu adalah perbandingan di antara oxygen dissociation curve of hemoglobin dengan myoglobin. Alright. Okay. Apa itu hemoglobin? Apa itu myoglobin? Right. Okay. Kedua-duanya adalah respiration pigment. Okay. Maknanya kedua-duanya membawa oksigen. Right. Okay. Cuma perbezaan di antara hemoglobin dengan myoglobin yang hemoglobin ni memang kita akan jumpa di dalam blood vessel. Okay, tetapi myoglobin ni kita tak jumpa dia di dalam blood vessel tau. Tetapi dia adalah respiration pigment yang kita boleh jumpa di dalam muscle cell. Okay. Right, sebab tu kalau you all tengok daging yang kalau daging tu is fresh lot, baru lagi disembelih, awak akan dapati daging tu warna merah. Okay, warna merah tu maknanya oksigen yang disimpan oleh myoglobin tu masih banyak. Tetapi kalau daging tu dah lama, awak akan dapati daging tu akan jadi pale, pucat tau. Kenapa? Sebab oksigen yang dipegang oleh myoglobin tu telah dibebaskan. Okay. Right. So, apa perbezaan antara hemoglobin dengan myoglobin tu? Okay, satu, awak tak akan jumpa myoglobin dalam blood vessel, dalam salur darah. Begitu juga dengan hemoglobin. Awak tak akan jumpa hemoglobin ni dalam muscle. Right. Okay, satu perbezaan daripada struktur dia. Kalau hemoglobin, kalau korang ingat, dia bentuk dia macam ni kan, dia terdiri daripada 4 polypeptide chain. Sebab itu satu hemoglobin boleh carry 4 oksigen. Okay, tetapi when we go to the structure of myoglobin yang dia hanya terbina daripada satu polypeptide chain je. That's why a single myoglobin only can carry satu oksigen saja. Okay. Right? Dan satu lagi perbezaan dia adalah dari segi function dia lah.
Hemoglobin lebih kepada transport of oksigen dengan karbon dioksida. Tetapi myoglobin function dia hanyalah untuk store oksigen di dalam masa sel. Okay, itu perbezaanlah sedikit di antara hemoglobin dengan myoglobin. So, okay. Ini adalah curve yang menunjukkan perbezaan di antara hemoglobin dan juga myoglobin. Kalau awak tengok graf hijau tu, itu merujuk kepada myoglobin punya graf. Dan graf yang purple kat bawah tu itu merujuk kepada hemoglobin punya graf. Right. Okay. Right. Secara teori we said that myoglobin ni dia punya affinity adalah lebih tinggi kepada oksigen berbanding dengan hemoglobin. Right? Okay, maksudnya walaupun pada waktu tu partial pressure of oxygen adalah masih rendah, tetapi myoglobin dah boleh mula bergabung dengan oksigen. Okay, instead of hemoglobin. Alright? Okay, kalau awak tengok daripada graf ni nampak. Kita ambil lah titik 80% ni kan. Okay. Kalau myoglobin yang tak sampai 20 mmHg of oxygen pun dia dah boleh bergabung dengan oksigen untuk disimpan, nampak. Itu yang kita katakan dia lebih affinity. Maknanya walaupun pada waktu tu oksigen tu sikit, tapi myoglobin ni dah boleh mula bergabung dengan kita punya oksigen. Tetapi kalau kita tengok hemoglobin yang, kita tengok juga titik rujuk 80. Untuk dia mencapai 80% saturation of oxygen tu, nampak. Kandungan ataupun partial pressure of oxygen mesti lebih daripada 40. Kalau kita tengok is almost 50. Di situ menunjukkan hemoglobin punya affinity kepada oksigen berbanding dengan myoglobin adalah lebih rendah. Alright. Okay. Dan kalau kita tengok kedudukan graf tu pun sama yang. Nampak. Graf myoglobin ni dia shift more to the left kan. Maknanya graf hijau ni dia punya kedudukan tu shift more to the left berbanding dengan hemoglobin yang lebih to the right. Itu juga menunjukkan bahawa myoglobin tu is high affinity. Lebih affinity kepada oksigen berbanding dengan hemoglobin. Right. Okay. So macam yang saya terangkan tadi, walaupun partial pressure oksigen tu adalah rendah, tapi myoglobin masih boleh bergabung dengan oksigen. Right. Berbanding dengan hemoglobin. Right. So apa yang penting tentang hemoglobin dengan myoglobin ni, satu awak kena ingat, myoglobin ni dia punya affinity adalah lebih tinggi berbanding dengan hemoglobin. Graf ni kena ingat. Kadang-kadang soalan dia tak beritahu ni apa. Dia tanya mana satu myoglobin, mana satu hemoglobin. So kena ingat, myoglobin punya graf dia lebih shift more to the left. Berbanding dengan hemoglobin. Alright. Itu graf yang kedua yang korang kena tahu. Okey, graf yang ketiga yang kita nak tengok adalah kita kena terangkan satu efek yang kita panggil sebagai Bohr effect. Due to the partial pressure of carbon dioxide, di mana perubahan ataupun peningkatan concentration of carbon dioxide akan menyebabkan berlakunya Bohr effect. So kita tengok macam mana Bohr effect itu dimaksudkan. Right. Okay. Rujukan dia adalah dekat sel yang mengalami aerobic respiration. Right. Okay. So kita sedia maklum bila sel kita mengalami decarboxylation, right? Dia akan membebaskan carbon dioxide. Right. So bila carbon dioxide meningkat, secara logiknya partial pressure oksigen juga akan berkurang. Right. So but bila untuk menerangkan Bohr effect ni, kita tak tengok sangat what happen kepada oksigen, tapi fokus kita lebih kepada kesan carbon dioxide ni. Okay. So apa yang berlaku bila carbon dioxide ni banyak terbentuk di dalam kita punya sel? Means what happen when partial pressure of carbon dioxide is high, right?
kita tahu accumulation, pengumpulan karbon dioksida yang sangat tinggi yang dia boleh menyebabkan darah kita ni menjadi berasid. Ingat, bila karbon dioksida tinggi, kita punya blood acidity akan meningkat. Right. Okay, so keadaan ni menyebabkan hemoglobin di dalam red blood cell kita tu menjadi less affinity kepada oksigen. Logik lah. Karbon dioksida banyak, oksigen kurang, memang hemoglobin dalam kita punya red blood cell tu dia akan automatically akan menjadi less affinity kepada hemoglobin sebab dia tahu dalam keadaan ni kita kena gantikan oksigen yang berkurang tadi dan kita kena transport keluar karbon dioksida yang semakin tinggi di dalam kita punya darah. Right. Okay. So, seperti yang korang sedia maklum, bila untuk mengatasi keadaan oksigen yang kurang, karbon dioksida yang tinggi dalam kita punya sel tu, oksihemoglobin akan dissociate. Okay, itu benda yang memang kita tahu. And then hemoglobin akan release oxygen to the respiring tissue. Right. Okay, itu what happen in the red blood cell. Okay. So the oxygen dissociation curve ni, dia akan shift to the right. Okay, ni graf ni, kalau asal dia yang titik-titik ni, yang saya tanda merah, ini adalah kedudukan asal graf kita. Tetapi, bila berlaku orang kata perubahan pH di dalam darah kita, nampak tak? pH asal darah kita adalah 7.4. So, bila sel kita mengalami aerobic respiration kan, kita punya carbon dioxide concentration akan meningkat kan. Dan kita tahu carbon dioxide yang tinggi akan menyebabkan pH dalam darah kita menjadi tinggi, right? Okay, menjadi berasid, betul? Okay, menjadi makin rendah. So, kesan daripada tu, awak nampak tak graf ni dia berubah kedudukan. Kalau tadi dekat titik A ni, sekarang ni dia berubah ke graf B. So, what we can say that the oxygen dissociation curve ni shift to the right. Shift to the right. Teranjak ke belah sana. Okay. Kalau tadi kat sini, sekarang dia shift to the right. Kalau orang tanya kenapa shifting tu berlaku, sebab perubahan pH di dalam darah kita. Daripada 7.4 menjadi 7.2. Kalau ditanya lagi, kenapa pH dalam darah kita tu berubah? Disebabkan oleh peningkatan partial pressure carbon dioxide. Itu yang menyebabkan darah kita menjadi sedikit berasid berbanding dalam keadaan normal. Right. So shifting yang pergerakan curve tu daripada A ke B tu yang kita panggil sebagai Bohr effect. So Bohr effect ni adalah efek yang disebabkan oleh peningkatan partial pressure carbon dioxide. Right. Di mana kesan dia perubahan kepada keasidan darah kita daripada 7.4 menjadi 7.2. So keadaan inilah yang akan menyebabkan kita punya hemoglobin menjadi less affinity kepada oksigen. Alright, so at this time, hemoglobin akan release oksigen dan dia akan menerima carbon dioxide dan kita akan transport dia keluar daripada badan kita. Right. Okay, so itu tentang Bohr effect yang awak kena tahu. Okay, seterusnya. Apa yang kita kena tahu adalah rule of chemoreceptor in controlling breathing. Sekarang barulah kita nak belajar macam mana kita nak tarik nafas, macam mana kita nak exhale, hembuskan nafas kita ni. Semua keadaan itu dikawal oleh chemoreceptor in the controlling breathing. Right. So how is breathing control? Ini adalah gambar rajah yang menerangkan semua bahagian dalam badan kita yang terlibat ketika proses pernafasan kita. Bukan cellular respiration, means during the respiration. During the breathing tu. So, mekanisme ni semua akan bermula dengan perubahan level carbon dioxide di dalam kita punya darah.
So kita tahu bila berlaku aerobic respiration, carbon dioxide akan jadi banyak, betul? Okay, dalam kita punya darah, dan bila carbon dioxide tu meningkat dalam darah kita, actually kita punya darah akan menjadi berasid. Alright, okay. So perubahan ini means peningkatan kandungan carbon dioxide ni yang dia akan dikesan oleh sejenis reseptor. Reseptor ni adalah satu benda lah yang ada dalam badan kita yang boleh mengesan apa-apa perubahan. So sekarang ni perubahan yang dikesan adalah pH darah, kan? Bila carbon dioxide banyak, means bila carbon dioxide meningkat, pH darah kita akan menjadi berasid, right? Okay, itu yang dikesan oleh reseptor yang nama dia adalah chemoreceptor. Okay. Yang maknanya chemoreceptor tu boleh kesan, darah sekarang ni jadi berasid sikit lah. So maknanya dia tahu bila darah tu jadi berasid, means carbon dioxide dalam badan kita tu sekarang adalah tinggi, right? So dekat mana dalam badan kita ni kita boleh jumpa chemoreceptor ni? Satu dekat carotid body, dan satu lagi ada dekat aortic body. Inilah carotid body ni pun dekat dengan jantung. Aortic body ni pun dekat dengan jantung juga. Alright. Okay, so bila darah mengalir dekat carotid body, mengalir dekat aortic body, di mana dekat carotid body dengan aortic body tu ada chemoreceptor, so dia akan mengesan increasing of carbon dioxide level. Okay. So bila dia kesan benda tu, dia akan transmit impulse tu. Transmit impulse ni macam dia akan hantar maklumat tu. Okay, maknanya tadi dia chemoreceptor ni dia hanya kesan je. Dia tak boleh buat apa-apa. Okay, apa yang dia boleh buat, dia akan hantar, dia akan bagi tahu maklumat tu kepada inspiratory center. Dia akan bagi tahu pada inspiratory center yang kita akan jumpa inspiratory center ni dekat medulla. Medulla ni actually kat kita punya brain ni lah. Okay, dekat bahagian kita punya otak ni. So dia akan bagi tahu dekat inspiratory center, okay, sekarang ni badan kita carbon dioxide sangat tinggi. So do something, dia kata. Tolong buat sesuatu. Right. Okay. So aku dapati macam ni. It's like dia informer lah. So dia bagi tahu inspiratory center dekat medulla kita. Medulla tu dekat di sinilah. Okay. Right. So medulla akan buat analisis what happened. Right. Okay, what should be happen lah next. Okay, so kita tengok. Okay, kalau kita tengok gambar yang pertama ni nampak. Okay, carotid body. Okay, hantar ke medulla. Aortic body pun akan hantar ke medulla. Right. So, daripada inspiratory center ni yang, okay, right, dia akan hantar impulse ni pula, okay, melalui dua nerve, iaitu phrenic nerve dan juga thoracic nerve ke bahagian kita punya dada. Okay, dekat bahagian punya lung. Okay. Keadaan dia tadi, chemoreceptor dekat carotid body, chemoreceptor dekat aortic body, hantar impulse ke inspiratory center. Nampak kat sini. Okay, hantar impulse dekat inspiratory center. Alright, okay. So, okay. Right, untuk makluman you all, respiratory center ni ada dua. Kalau kita tengok gambar kat sini, satu adalah expiratory center, satu adalah inspiratory center. Okay, dua-dua tu adalah respiratory center. Okay, sekarang pada peringkat permulaan, okay, impulse daripada chemoreceptor dekat carotid dengan aortic ni kita hantar ke sini, dekat inspiratory center. Okay, so daripada inspiratory center tu, okay, means bila inspiratory center tu dah analyze what should be apa yang perlu berlaku, okay, dia akan hantar arahan ke kita punya bahagian paru-paru ni, dekat bahagian dada kita ni. Okay. Arahan pertama, dia akan hantar ke diafragma, nampak? Daripada sini nampak? Dia akan hantar ke diafragma. Okay, tu arahan pertama. Melalui nerve yang kita panggil sebagai phrenic nerve. Nama ni kena ingat. Ni nama nerve. Okay, yang menghubungkan di antara inspiratory center tu dengan diafragma, kita ada phrenic nerve. Okay, arahan yang kedua, okay, dia hantar ke, nampak? Dia hantar ke external
intercostal muscle, nampak? Okay. Tadi ke diafragma dan satu lagi arahan tu dihantar ke external intercostal muscle. Dan arahan tu dihantar melalui thoracic nerve. Ni pun kena ingat. Inspiratory center ke diafragma melalui phrenic nerve. Inspiratory center ke external intercostal muscle melalui thoracic nerve. So bila diafragma kita dengan external intercostal muscle kita tu yang menerima arahan daripada inspiratory center. Apa yang berlaku? Diafragma dengan external intercostal muscle kita tu akan contract. So itulah arahan yang dihantar oleh inspiratory center. You have to contract. So bila diafragma dengan external intercostal muscle kita ni contract, proses inspiration akan berlaku. Right? Inspiration ni proses tarik nafas. Di mana bila kita tarik nafas, udara akan masuk kan? Dia akan memenuhi kita punya thorax ni, main rongga dada kita ni. Right. So bila rongga dada kita ni mengembang, mengembang dan mengembang, alright. Pada dinding kita punya lung ni yang ada satu lagi reseptor yang kita panggil sebagai stress receptor. Maknanya bila udara masuk, dada kita, means lung kita kembang. Kenapa kita punya lung tu tak rupture, tak pecah, alright? Satu disebabkan ada ribs, dan satu lagi, disebabkan oleh kita punya lung itu sendiri mempunyai reseptor yang kita panggil stretch receptor. Maknanya stretch receptor tu akan kesan. Bila kita punya alveolus tu dah membesar dan dah tegang, so dia akan kesan, alright, dah berlaku stretching kat situ. Means pengembangan tu tak boleh berterusan, have to stop. Right. So macam mana stretch receptor ni nak mengarahkan bahawa proses tu perlu berhenti, right? So dia akan hantar impuls lagi. Kali ini dia akan hantar melalui nerve yang kita panggil sebagai vagus nerve. Kalau korang tengok gambar dekat sini, nampak tak? Ini dekat dinding lung kita ni ada stretch receptor kan? So dia akan hantar maklumat melalui vagus nerve. Tapi maklumat tu dia hantar ke respiratory center juga, tetapi dekat bahagian yang ini, iaitu expiratory center. Kalau tadi inspiratory center, sekarang ni arahan daripada stretch receptor dekat kita punya lung tu dihantar melalui vagus nerve ke expiratory center. Nampak? So bila expiratory center tu analyze apa yang dibagi tahu oleh stress receptor, maknanya stress receptor kata lung dah kembang sangat dah ni, you have to do something. So apa yang expiratory center ni buat lepas dia analyze keadaan tu, so dia akan hantar arahan. Dia akan hantar arahan ke internal intercostal muscle. Nampak? Tadi external yang hati-hati, kali ni expiratory center dia bagi arahan kepada internal intercostal muscle. Right. So apa yang berlaku bila internal intercostal muscle ni menerima arahan daripada expiratory center, internal intercostal muscle ni pula yang akan contract. Kalau tadi external dengan diafragma contract, right? Tetapi bila arahan daripada expiratory center sampai, internal intercostal muscle akan contract dan diafragma dengan external intercostal muscle ni akan relax. Maknanya bila internal intercostal muscle tu contract je, automatically diafragma dengan external intercostal muscle akan relax. So bila benda ni ataupun keadaan ni berlakulah proses expiration, means menghembuskan nafas. Kita tahu bila kita hembus nafas tu kan, udara daripada dalam lung kita ni akan keluar, right? So bila udara dalam lung kita ni akan keluar, so volume dalam kita punya thorax ataupun lung ni akan berkurang lah. Maknanya lung kita tu dah tak mengembang sangat lah. Right. So the lung no longer stretching, so stretch receptor ni tidak akan mengesan apa-apa regangan yang membahayakan kepada kita punya lung.
So the expiratory center become inactive and then proses inspiration akan bermula semula. Okay, itu apa yang berlaku di dalam badan kita, okay, bila proses, okay, breathing itu berlaku. Seterusnya kita nak tengok gases exchange yang berlaku pada plant. Okay, so dekat plant ni korang kena tahulah, kalau dalam humans oksigen masuk dalam badan, carbon dioxide keluar. Tapi when we discuss about the plant, keadaannya sebaliknya kan. Oksigen keluar daripada plant dan carbon dioxide masuk ke dalam plant. Right. Okay. So gases exchange pada tumbuhan, okay, dia akan berlaku dekat stoma. Okay, di mana stoma kita ni, okay, dia mempunyai stomata pore kan. Right. So stomata pore ni, okay, keadaan dia boleh buka, dia boleh tutup. Okay, nampak ni gambaran dia buka, ni gambaran dia tertutup. Okay, maksudnya kalau stomata pore ni terbuka, bolehlah karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Tetapi kalau stomata pore ni close, okay, karbon dioksida tak boleh nak masuk, oksigen yang terbentuk dalam plant kita ni pun tak boleh nak keluar. Right. Okay, so opening and closing of stoma ni, yang maknanya pembukaan stoma ni dengan penutupan stoma ni semuanya bergantung kepada turgidity of gut cell. Mana gut cell ni? Ni. Stoma yang tengah ni lah. Stoma yang tengah ni. Yang hijau ni adalah gut cell. Maknanya perubahan turgidity gut cell ni lah yang akan menentukan sama ada stoma tu nanti terbuka ataupun stoma tu nanti akan close. Alright, and then one thing yang korang kena tahu, dalam gut cell ni pun ada chloroplast. Okay, so fotosintesis yang kita nak bincangkan kejap lagi ni, okay, bukan fotosintesis yang berlaku dekat mesofisial tau, tapi fotosintesis yang berlaku dekat gut cell tu. Right. Okay, nanti kalau saya sebut fotosintesis tadi, nanti awak kena bayang bahawa fotosintesis yang dekat gut cell. Okay, kerana gut cell pun ada chloroplast. Alright. Okay. So, perubahan gut cell turgidity ni dia ada dua hipotesis sebenarnya. Kita ada start sugar hypothesis dengan potassium ion hypothesis. Tak silap saya, masa SPM korang belajar potassium ion hypothesis, right? So, kita akan bincangkan tentang start sugar hypothesis. Right. Okay. Ini konsep yang korang kena tahu. Okay. Opening and closing of stomata tadi adalah dikawal oleh perubahan bentuk of these two gut cell. Mana tu? 1, 2. Okay, yang mengelilingi pore tu. Right. Okay. And awak pun dah tahu tadi, saya dah bagi tahu. So, bentuk gut cell tu bergantung kepada dia punya turgidity. So, kita nak tengok macam mana gut cell kita tu tiba-tiba dia boleh turgid dan tiba-tiba dia boleh jadi less turgid ataupun dia menjadi flaccid. Right. So simple konsep yang sepatutnya awak masih ingat masa kita bincangkan dekat semester 1 dulu. Okay. Bila water move daripada mana? Kan di sebelah kita punya gut cell ni kan ada sel-sel lain kan? Okay. Okay, bila air, okay, water daripada surrounding, okay, masuk. Maknanya daripada sel-sel yang warna coklat tu masuk ke dalam gut cell kita, kita tahu gut cell kita akan menjadi turgid. Nampak? Okay, air masuk kan? Bila air masuk, kalau orang tanya air daripada mana? Daripada subsidiary cell, main sel-sel yang di persebelahan dia tu akan menyebabkan gut cell kita turgid. And bila gut cell kita tu turgid yang, okay, itulah yang menyebabkan stoma kita terbuka. Ingat, bila air masuk ke dalam gut cell jadi turgid. Bila gut cell turgid, stoma akan terbuka. This is berkaitan opening and closing dengan turgid ni. Okay, but satu lagi keadaan. Okay, kalau air keluar daripada gut cell, tadi air masuk gut cell kan?
bila air keluar daripada gut cell, dia akan menyebabkan gut cell kita jadi flaccid. Alright? So kita tahu kalau gut cell kita flaccid, dia akan menyebabkan kita punya stomata tu tertutup lah. So itu je lah perkaitan turgidity dengan opening and closing of stoma tu. Okay, kesan daripada pergerakan keluar masuk air tu. Kalau air masuk, gut cell jadi turgid, stoma open. Kalau air keluar, gut cell jadi flaccid, stoma close. Okay, so itu konsep yang korang kena faham. Okay. So, pergerakan keluar masuk air ni sebenarnya dia melibatkan beberapa pertukaran substrate. Okay. Sebagai contoh, yang pertama, conversion of starch kepada sugar dan juga conversion of sugar kepada starch. Okay. Di mana starch akan berubah menjadi sugar dalam keadaan high pH. Manakala sugar akan bertukar menjadi starch dalam keadaan low pH. Okay. pH yang kita rujuk ini adalah pH di dalam gut cell. Starch dan sugar yang kita bincangkan ini juga adalah merujuk kepada starch dan sugar di dalam gut cell. Bukan dekat tempat lain tau, dekat kita punya gut cell. Right. Okay. Okay. So, kita tengok macam mana gut cell kita ni tiba-tiba boleh berubah pH menjadi tinggi dan menjadi rendah sehingga menyebabkan pertukaran starch kepada sugar dan juga sugar kepada starch. Right. Okay. Kita tengok pada waktu siang. Okay. Bila pada waktu siang, kita tahu fotosintesis berlaku. Okay. Kena ingat balik fotosintesis yang saya masukkan ni, fotosintesis di dalam gut cell tau. Right. Okay. Dan dalam gut cell pun ada chloroplast. Don't worry. Okay. So, bila fotosintesis dalam gut cell ni berlaku, concentration of carbon dioxide akan berkurang. Sebab plant menggunakan carbon dioxide. Betul? Right. So, bila concentration of carbon dioxide ni berkurang, pH akan meningkatlah. Sebab kita tahu carbon dioxide itulah yang menyebabkan pH dia rendah. Betul? And then, kita tengok survey tadi, bila pH meningkat, apa yang berlaku? Starch akan tukar menjadi sugar. Nampak? Bila carbon dioxide berkurang, pH akan meningkat. So bila pH meningkat, dia akan menyebabkan starch bertukar menjadi glukos. Dan kita tahu, glukos ni dia soluble in water. Bila dia soluble in water, solute, dia larut dalam air di dalam gut cell ni, dia akan menyebabkan water potential di dalam gut cell kita ni menjadi kurang. Okay. Right. Okay, saya ulang balik. Bila fotosintesis berlaku pada waktu siang, carbon dioxide digunakan. So, bila carbon dioxide digunakan, maknanya carbon dioxide akan kurang. So, bila carbon dioxide kurang, pH akan meningkat. So, bila pH dalam kita punya gut cell ni meningkat, dia akan menyebabkan starch yang ada dalam gut cell kita ni bertukar menjadi glukos. Okay. So, bila glukos ni banyak dalam gut cell kita dan sifat glukos ni dia larut dalam air tau. So, bila dilarut dalam air in the gut cell, dia akan menyebabkan water potential dalam gut cell tu decrease. Okay, maknanya sekarang water potential dalam gut cell ni lebih rendah berbanding water potential dekat sel di sebelah dia. So, kita tahu konsep kan? Air akan bergerak daripada high water potential to low water potential, betul? Terus sebab itu, air daripada sel sebelah dia
akan masuklah ke dalam kita punya gut cell. Itu puncanya air masuk ke dalam gut cell. Kan kita belajar daripada slide yang tadi kan. Okay. Air masuk dalam gut cell kita akan menjadi terjik dan menyebabkan stoma open. Okay. Sebenarnya kenapa air tu boleh masuk ke dalam gut cell? Sebab water potential dalam gut cell tu is low compare to the water potential di dalam what we call sel di sebelah dia. And kalau ditanya lagi kenapa water potential dalam gut cell tu jadi rendah? Okay, sebab dalam keadaan pH yang tinggi, starch ditukarkan kepada glukos dan glukos akan soluble di dalam water in the gut cell, menyebabkan water potential dalam gut cell itu menjadi rendah. Okay, so this is what happen. Okay, sebenarnya kenapa stoma kita ni boleh terbuka. Alright. Okay. Tapi bila waktu malam, sebaliknya. Okay, bila waktu malam, concentration of carbon dioxide ni meningkat. So, pH akan rendah. Kita tahu teori tadi kalau pH rendah, gula akan tukar menjadi starch. Betul? Dan awak kena ingat sifat starch dia berbeza dengan sifat gula tadi. Starch dia insoluble in water. So, bila dia tak larut dalam air, maknanya water potential gut cell ni lebih tinggi lah berbanding dengan water potential dekat sel yang sebelah dia. So kita tahu by osmosis air akan bergerak daripada gut cell ke sel sebelah dia. Dapat? So, itu yang menyebabkan kita punya gut cell tu jadi flaccid. Dan kesan dia adalah closing of the stomata. Okay. So, perubahan pH di dalam gut cell kita itu sebenarnya bergantung kepada proses fotosintesis berlaku ataupun tidak. Okay, di mana kesan dia adalah kepada kandungan karbon dioksida tinggi ataupun rendah. Kerana kandungan karbon dioksida itulah yang akan menentukan pH di dalam gut cell kita tinggi ataupun rendah. Dan pH itulah nanti akan menentukan pertukaran starch kepada sugar ataupun sugar kepada starch. Right, di mana pertukaran sugar kepada starch kepada sugar ni akan menentukan so orang kata water potential di dalam kita punya gut cell. Di mana perubahan water potential itulah nanti akan menentukan pergerakan air. Sama ada air daripada gut cell keluar ataupun air daripada sel luar akan masuk ke dalam gut cell untuk menentukan keadaan gut cell nanti. Sama ada dia akan jadi terjit ataupun jadi flaccid. Dan finally, dialah yang akan menentukan stomata kita tu akan close ataupun akan open. Okay. So, itu satu hipotesis yang korang kena tahulah untuk menerangkan gaseous exchange yang berlaku dekat kita punya tumbuhan. Right.